Bagi saya, kita perlu mencabar diri kita untuk keluar daripada ruang yang kita selesa berada di dalamnya. Kerana kalau kita nak berjaya, kita kena keluar daripada kelompok kebiasaan kita. Kalau kita cara kerja kita atau cara belajar kita tu biasa-biasa, tapi kalau kita itu saja cara kita, kita akan dapat Baik, hari ini kita nak mengimbau dan juga kita nak bercakap sikit tentang USIM 20 tahun. Mungkin doktor boleh mulakan terlebih dahulu siapa Dr. Nisa ni, kemudian asal daripada mana? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Riri. Nama saya Nisar Muhammad bin Ahmad, berasal daripada Al-Ustaz Kedah. Belajar di USIM ni pada tahun 2002 dan tamat pada 2005. Dan latar belakang keluarga, saya daripada keluarga yang middle class family lah, daripada keluarga yang ayah saya bekerja sebagai pesawah padi dan mak saya dah meninggal ketika saya kecil lagi 11 bulan. Kemudian ada mak yang barulah dan ada saudara adik-beradik yang baru dan ramai juga, iaitu 16 orang. Dan kami membesar dalam suasana yang sederhana dan melihat kesederhanaan itu, kami merasakan ada keperluan untuk meningkatkan pencapaian dalam akademik untuk meningkatkan lagi sosioekonomi keluarga. Dan alhamdulillah, saya bersyukur kerana sampai ke tahap ini yang saya tak pernah pun bermimpi untuk berada pada posisi pada hari ini, yang saya rasa sangat memberi satu anugerah kepada saya lah, sangat memberikan satu kenikmatan dalam untuk meneruskan kehidupan. Bagi saya itu satu pencapaian yang saya rasa satu benda yang saya tak pernah mimpikan sebelum ini, dan alhamdulillah saya bersyukur dengan apa jua yang telah Allah kurniakan pada saya. Sebenarnya para penonton sekalian, kita buat sembang alumni 20 tahun ini adalah kita nak menonjolkan penerima-penerima anugerah pelajaran ketika mana convocation USIM, dan kita nak melihat bagaimana perkembangan USIM dengan pelajar-pelajar yang telah dilahirkan, dan ini adalah pelajar-pelajar terbaik USIM lahir 20 tahun inilah. Mungkin saya pernah terbaca, sebelum tu tahniah dululah doktor, buku doktor telah terpilih sebagai buku pilihan Perpustakaan Negara bagi tahun ini. Tapi ada satu benda yang saya terbaca tentang pengalaman PhD doktor. Dia agak menarik sebab Dr. Nisa ni, kalau saya nak ibaratkan daripada kecil sampai ke besar ni, orang cerdik lah. Semua straight A sejak daripada sekolah sampailah ke peringkat diploma, degree dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala uji di peringkat PhD. Mungkin doktor boleh kongsi sedikit apa ujian tersebut. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya terdetik dalam diri saya untuk menulis buku ni kerana bukan sebab tamat PhD. Sebab bagi saya, kalau tamat PhD tu, semua orang dah ada PhD kat Malaysia ni, ramai pensyarah-pensyarah ilmuwan kita yang ada PhD. Jadi macam apa yang menariknya kalau kita tulis tentang pengalaman PhD? Ramai je orang ada PhD. Tapi yang trigger atau motivate saya untuk menulis berkongsi pengalaman ini ialah kerana saya melalui pengalaman yang sedikit berbeza. Yang mana peringkat awalnya saya mendaftar di United Kingdom, tapi saya tamat di sini, di Malaysia, dan tempohnya agak lama, which is 8 tahun. Jadi saya rasa ada benda yang saya perlu kongsi, walaupun saya rasa pengalaman saya ni tak adalah menarik sangat untuk dikongsi, tapi sebab mengambil kira yang ambil PhD ni ramai, ceritanya macam-macam. Yang macam-macam cerita yang tamat PhD ni, ada yang tersangkut di tengah jalan, ada yang penyelia meninggal sementara nak tunggu Viva dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda yang di luar kawalan. Dan kalau kita nak banding dengan peringkat pengajian ijazah sarjana muda, kalau 100 orang mendaftar, biasanya 100 orang ni akan bergraduasi pada convocation yang sama. Tapi kalau sebagaimana saya tulis dalam buku saya, tapi kalau ada 5 orang, tak payah ambil 100, ambil 5 orang pelajar PhD daftar pada hari yang sama, belum ada jaminan 3 tahun akan datang semuanya akan bergraduasi pada tahun yang sama. Jadi ada kemungkinan ada akan habis 6 tahun, ada yang akan habis 7 tahun, mungkin orang yang datang kemudian akan tamat dahulu. Jadi ada pelbagai misteri di sebalik pengajian PhD ini. Sebab itulah saya menulis buku ini sebagai harapan untuk memberi semangat kepada yang tengah buat PhD ataupun yang bercadang untuk buat PhD, ataupun tak semestinya buat PhD, mungkin dia dalam proses daripada anak-anak kampung. Sebab saya cerita dalam buku saya ni lebih kepada cerita yang mungkin dekat dengan masyarakat. Kita pergi sekolah naik motor dengan ayah dan sebagainya.
suasana kesederhanaan. Jadi saya rasa ramai masyarakat di kampung begitu keadaannya, tapi mungkin disebab tidak ada peluang untuk melihat lebih jauh, jadi mereka merasakan kehidupan mereka dalam sekitar itu sahaja. Jadi saya harap dengan adanya buku ini sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada masyarakat, mereka akan rasa ada ruang-ruang yang boleh diterokai untuk menjadi lebih mencapai pencapaian lebih tinggi untuk kebaikan mereka, insya-Allah. Kita mungkin sama daripada sekolah agama sebagainya, dan USIM ni adalah ditubuhkan untuk memberi ruang kepada pelajar sekolah agama. Mungkin doktor boleh kongsi sedikit apa keistimewaan USIM ni yang memberi peluang kepada pelajar sekolah agama masuk, kemudian dididik, kemudian boleh menjadi pensyarah, boleh jadi lawyer sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh sentuh apa bagusnya USIM, istimewanya USIM. Okey, menjawab soalan tersebut, saya lihat universiti ini dia mempunyai kelainan, keunikan yang tersendiri kerana ia meletakkan sasaran mengambil pelajar daripada pelajar lepasan sekolah agama rakyat, yang rata-ratanya kita tahu mereka datang daripada seluruh pelosok negara, daripada family background yang sederhana, daripada kampung. Nama sekolah agama rakyat pun kita boleh faham macam mana suasana persekolahannya, bangunan sekolahnya, kelulusan guru-gurunya dan sebagainya. Jadi bila kita memberi ruang kepada pelajar, sebab syarat untuk masuk ke USIM kena ada bahasa Arab dalam SPM, jadi kita tahulah siapa yang ambil bahasa Arab ni. Jadi bila mereka datang ke sini daripada keluarga, daripada di kampung, kadang-kadang tak boleh cakap bahasa Inggeris dan sebagainya, cara berinteraksi kadang-kadang rasa, selalunya kita tahu pelajar agama ni dia nervous, dia rasa macam dipanggil inferiority complex, dia rasa nak duduk kat belakang, kalau dalam kelas dia lambat bagi respon, jadi dia rasa tak nak ke depan. Jadi bila kita bawa pelajar-pelajar ni ke sini, kita didik, kita bagi panduan kepada mereka, beri keyakinan, dan sekarang ni kita lihat ramai bila keluar daripada universiti kita dah boleh bercakap bahasa Inggeris dengan penuh keyakinan, walaupun dulu sebelum masuk mungkin dia gagak-gagak, nervous dan sebagainya. Jadi kita lihat kejayaan itu sudah kelihatan di mana pelajar yang kita lahirkan ini sudah berjaya dibentuk dan berubah daripada awal dia masuk, bila keluar dia jadi orang yang berkeyakinan, dan keyakinan tinggi yang ditunjukkan ini telah pun menyebabkan mereka disunting oleh jabatan-jabatan kerajaan, yang mana yang bekerja di syarikat swasta dan sebagainya, kerana mempunyai kemampuan dan kelebihan yang mungkin sebelum tu mereka tak tahu mereka ada potensi itu. Dan bila datang ke USIM ni, USIM telah menggilap, dan kita lihat alhamdulillah anak-anak pelajar kita yang datang daripada kawasan-kawasan pedalaman ini, bila datang diberi pendedahan dan ilmu dan peluang, dan mereka menjadi orang yang berkualiti potensinya, dan boleh menyumbang balik khidmat bakti mereka kepada masyarakat kita lah. Baik, ini sebuah universiti yang memberi harapan kepada ummah peluang lah kan. Baik, sebelum akhirnya doktor, mungkin saya ni bila dengar tadi tu duk fikir apa prinsip hidup Dr. Nisa sehingga daripada anak kampung, sekolah agama, hingga boleh belajar di United Kingdom, hari ini menjadi pensyarah pula. Ada tak satu prinsip yang doktor pegang yang sampai ke hari ini boleh jadi panduan kepada pelajar-pelajar kita untuk berjaya? Saya tidak adalah satu prinsip yang terlalu spesifik, tapi bagi saya kita perlu mencabar diri kita untuk keluar daripada ruang yang kita selesa berada di dalamnya. Kerana kalau kita nak berjaya, kita kena keluar daripada kelompok kebiasaan kita. Kalau kita cara kerja kita atau cara belajar kita tu biasa-biasa, tapi kalau kita itu saja cara kita, kita akan dapat yang biasa-biasalah. Jadi kita kena buat mungkin benda-benda yang lebih, yang ekstra untuk kita dapat kejayaan yang lebih. Contohnya kalau dalam pengajian di peringkat universiti dan sebagainya, kita perlu ada nota dan sebagainya, tak bergantung dalam kelas sahaja. Kita kena ada kawan-kawan yang boleh jadi rujukan, study group dan sebagainya, dan kita juga perlu ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling dan sebagainya. Saya rasa kalau kita bersedia untuk keluar daripada ruang lingkup kebiasaan itu, kita buat benda yang luar biasa, maknanya mencabar kebiasaan dan keselesaan. Selalunya yang biasa buat tu kita dah selesa. Jadi kita tak nak lagi explore benda-benda lain yang kita tak berapa biasa buat. Jadi kalau kita buat benda yang kita tak biasa buat yang baik untuk kita, jadi kita akan dapat benda yang lebih lagi lah, insya-Allah. Jadi prinsip saya, kita cuba buat dengan bersungguh-sungguh adalah apa jua tugasan yang diberikan, dan yakinlah perkara yang kita kena yakin adalah kita kena bersangka baik dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak tahu perjalanan hidup kita ni bagaimana
mana. Tapi kita yakin at the end of the day, kalau kita mempunyai niat yang betul, kita mempunyai target yang betul, insya-Allah akhirnya kejayaan itu akan hadir juga, insya-Allah. Subhanallah, mesti usaha yang luar biasa barulah dapat kejayaan yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak Dr. Nisa atas perkongsian yang sangat menarik. Selamat ulang tahun 20 tahun USIM. Moga-moga boleh mendidik lebih ramai Dr. Nisar daripada anak-anak USIM, insya-Allah. Baik para penonton, kita jumpa lagi. Pastikan anda berkongsi apa-apa cerita sahaja bagi alumni USIM untuk santapan ataupun tontonan kita bersama. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.